Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya, subjek tasawuf perbandingan IUS 4613 kerana memberi peluang saya untuk menyiapkan video ni. Okey. Iaitu Prof kita, Prof Madya Dr. Syed Azrul Lakfi bin Syed Umar. Okey, sebelum tu saya Nur Atika binti Badar Zaman, nombor metrik IBE 13035711 daripada kos Ijazah Sarjana Budak Usulul Kaunseling semester 7. Okey. Tajuk kita pada hari ini ialah Al-Fana wal Baqa. Okey. Sebelum tu saya akan menerangkan Al-Fana wal Baqa daripada segi bahasa dan istilah. Okey. Al-Fana dari segi bahasa ialah ketiadaan dan kehancuran. Daripada segi istilah pula, proses menghancurkan diri agar dapat bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menggantikan sifat kemanusiaan dengan sifat Allah. Itu hilangnya sifat tercela dalam diri kita. Okey, contoh yang boleh kita ada, contoh yang ada kat sini yang kita boleh bagi ialah seperti kalau al-fana ni seperti manusia, haiwan, tumbuhan dan makhluk lain lah. Semua tu akan binasa di muka bumi ni. Okey, kita pergi kepada al-baqa pula. Maksud daripada segi bahasa dia iaitu abadi, kekal dan tetap ada. Okey, daripada segi istilah pula, baqa ni ialah sifat yang mengiringi dari proses fana dalam penghancuran diri untuk mencapai makrifat, iaitu makrifat Allah, iaitu sifat terpuji. Okey, contoh yang boleh bagi seperti Allah SWT yang kekal abadi. Macam kita tahu semua dekat dunia ni akan binasa. Yang kekal hanya Allah SWT saja. Okey. Terusnya, okey, seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27 yang bermaksud semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Rabbumu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Okey, maksud sini samalah macam tadi yang saya cakap, semua kat bumi ini akan binasa, manusia, tumbuhan, makhluk lain semua akan binasa, tapi yang tetap kekal hanya satu, iaitu Allah SWT. Okey. Okey, terusnya kita pergi kepada maqam fana dalam ilmu tasawuf. Okey, kita pergi kepada maksud fana dalam ilmu tasawuf sendiri, iaitu fana ialah penghancuran diri, iaitu al-fana'an al-naf, iaitu hancurnya perasaan atau kesedaran seseorang terhadap wujud tubuh kasarnya dan alam sekitarnya. Maksudnya dia penghancuran sifat-sifat buruk, yang sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri dia, dan dengan proses penghancuran tu dia nak kekalkan proses yang baik dalam diri dia. Okey. Seterusnya makam pula, makam yang kita tahu adalah suatu tingkatan yang telah dicapai oleh seseorang arif setelah bertahun-tahun melewati serta mengharungi segala penderitaan, tazkiyah dan pensucian diri serta segala kesulitan. Seperti yang kita tahu, boleh bagi contoh kat sini seorang ahli sufi. Seorang ahli sufi ni dia bila dia nak mencapai dia punya menjadi sufi tu, dia akan dia akan perlu menghadapi makam-makam, iaitu tingkatan-tingkatan sebelum dia menjadi seorang sufi tu. Maksudnya daripada segi makam yang rendah kepada makam yang tinggi. Okay, dia perlu menghadapi makam-makam tu sebelum dia jadi ahli sufi. Okey, terusnya makam fana. Okey, makam fana ni iaitu manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyaksikan dirinya sendiri, perhambaannya, keinginannya, harapannya dan dunia sekeliling. Manusia hanya memandang dan melihat jamaliyah dan jalaliyah Allah. Apa saja yang disaksikan para wali Allah adalah yang hak. Okay, maksud sini manusia ni dia pandang jamaliyah saja, pandang secara keseluruhan dia. Dia tak pandang dia tak pandang melalui akal, tapi dia pandang melalui jamaliyah saja. Okey, seterusnya kita pergi kepada tingkatan fana dan hikmahnya. Okey, tingkatan fana dan hikmahnya ada 4. Okey, tingkatan fana yang pertama fana fi af'alillah, yang kedua fana fi siyat, yang ketiga fana fi asma, yang keempat fana fi zat. Okey. Kita pergi kepada fana yang pertama iaitu fana fi af'alillah. Okey. Fana fi af'alillah ni
seseorang yang dalam situasi akal fikiran tidak lagi berjalan dengan baik, melainkan dengan berlaku ilham dengan tiba-tiba. Cahaya ilahi terbit dalam hati dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksud kat sini seseorang yang dalam situasi akal fikirannya tak berjalan, maksudnya dah tak berfungsi dengan baik kecuali dengan adanya ilham tu secara tiba-tiba. Contohnya terbit cahaya nur dalam hati dia, dia tergerak hati untuk berubah, untuk mendapatkan manfaat Allah. Okey, seterusnya fanafisiat. Fanafisiat ni kat sini seseorang yang dalam situasi putusnya diri dari alma indrawi. Iaitu alma indrawi ni ialah organ-organ dalam dan luaran manusia. So organ dalaman dan luaran dia maksudnya macam hati tu tak berfungsi dengan baik, dah putus daripada organ-organ semua tu. Okey, kat situ lenyapnya sifat kebendaan iaitu menafikan diri dan mengisbatkan sifat Allah, iaitu memfanakkan sifat-sifat diri ke dalam kebakaan Allah yang ada sifat sempurna. Maksudnya dia lenyapkan sifat-sifat yang buruk dalam hati dia, lepas tu dia nak mencari sifat-sifat yang baik, lepas tu dia bakatkan sifat-sifat Allah yang sempurna tu kat dalam diri dia. Okey. Yang ketiga, fana fil asma. Fana fil asma ni seseorang dalam situasi fanaknya segala sifat-sifat dalam dirinya, iaitu hilang sifat-sifat mazmumah. Okey, dalam tingkat ni, makam ni, ini semua hilang semua sifat-sifat dalam diri dia, dah tak ada satu pun. Okey. Lepas tu, kira macam dia duduk dalam alam gaib ni, bila dah ada, dia dah dapat makrifat Allah, dia dah hilang sifat-sifat tu, so dia lebih dekat kepada Allah. Okey. Yang keempat, fana fizat. Okay, fana fizat ni seseorang memperoleh perasaan batin pada suatu keadaan yang tidak berisi, iaitu kosong pada satu ruang yang tidak terbatas. Okay, contohnya perasaan batin tu, dalaman dia tu dah kosong, dah tak ada apa-apa, kosong. Sampai tak terbatas lah kosong dia tu. Okay, contoh kat sini, macam kita boleh bagi, kita dah tak tahu, tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada depan, tak ada belakang, tak ada atas dan bawah. Dia macam kosong, tak ada apa-apa. Okay, itu dah lenyap dalam diri dia, tapi yang dia tahu hanya Allah saja yang wujud kat dalam dunia ni. Kira hancur dah semuanya, kecuali yang dia tahu hanya Allah saja yang mutlak. Okey, seterusnya hikmah fana. Okey, hikmah fana ni, okey, yang pertama, pentauhidan Allah semurni-murninya dalam hati, iaitu tiada wujud yang mutlak melainkan Allah SWT. Maksudnya dalam hati dia tekadkan dalam hati dia yang hanya Allah saja. Dia mentauhidkan diri dia kepada Allah saja dalam hati dia. Tak kira dia percaya tak ada benda yang lain yang akan kekal dalam dunia selain Allah SWT. Okey. Yang kedua, pengenalan Allah SWT. Bukan sekadar pengakuan saja tentang wujudnya Allah dengan kalimah syahadah. Okay, maksud kat sini, dengannya dia tahunya pasal fana dengan bakat ni, dia tahu tentang Allah. Dia tahu Allah tu macam mana, Allah tu wujud, kewujudan Allah dia tahu. Lepas tu bukan saja dia mengaku kewujudan Allah tu mengakui pengakuan saja. Maksudnya bukan dengan kalimah syahadatnya, tapi melalui hati tu juga. Okey. Bukan sekadar dalil atau pendapat dengan akal fikiran saja, tetapi mengenal Allah SWT dalam makna makrifat. Bukan dia kenal Allah ni dari segi akal saja, tapi dia kenal Allah ni dengan hati, dalam makna makrifat tu sendiri. Okey. Tujuan fana dan bakok ni, tujuan fana dan bakok ni adalah untuk mencapai penyatuan hati secara rohaniah dan batiniah dengan Allah. Maksudnya dengan Allah SWT, sehingga dalam dirinya hanya Allah saja yang ada. Kat sini ada tujuan fana ni untuk penyatuan hati kita, hati manusia ni secara rohaniah dan batiniah dengan Allah. So supaya kita ni berasa lebih dekat dengan Allah. Dengan apa? Kita memfanakkan sifat-sifat mazmumah dan membakutkan sifat-sifat mahmudah. Itu kalau kita buat macam tu, kita akan rasa lebih dekat dengan Allah. Okey, maka menuju ijtihad. Macam tadilah, untuk maka menuju ijtihad ke jalan Allah, iaitu penyatuan rohani dengan Allah. Okey, kesimpulannya, fana dan bakut ni penting dalam kehidupan kita, yang mana sebagai seorang yang beragama Islam, kita memerlukan sifat-sifat mahmudah untuk mendapat makrifat Allah SWT, iaitu dengan memfanakkan sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri untuk menghasilkan sifat-sifat mahmudah. Okay, dengan adanya sifat-sifat yang baik dalam diri kita akan lebih memudahkan kita mendekatkan diri kepada Allah dan mengekalkan iaitu bakok sifat yang ada dalam hati. Okay, sekian
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.